Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu pertanyaan, ada satu persoalan paling besar berkaitan dengan status Tun Dr. Mahathir. Tahun ini, Tun Mahathir mencecah 100 tahun. Pada Julai nanti, beliau akan genap 100 tahun. Tapi dilihat beliau masih sihat. Walaupun dalam keadaan politiknya ada yang kata beliau kritikal kerana tidak lagi mampu tumbangkan Anwar sekarang hari ini. Tapi ada satu persoalan. Berusia lebih 100 tahun, masih berdayakah Tun Mahathir menggugat Anwar? Persoalan pertama adalah, adakah Mahathir akan menjadi calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional pada PRU 16 nanti? Bagaimana dengan Muhyiddin? Bagaimana dengan Adi Awang, Ahmad Samsuri, Hamzah Zainuddin? Adakah mereka akan setuju kalaulah Mahathir dicalonkan menjadi calon PM bagi Perikatan Nasional? Dan seterusnya, kalau Mahathir masih relevan, adakah beliau akan menubuhkan parti baharu? Kita tahu hari ini beliau adalah penasihat SG4. Oke, saudara-saudara, sebelum kita teruskan di dalam isu ini, Anda dipersilakan untuk klik produk di bawah. Anda boleh pilih belek-belek, tengok-tengok mana yang sesuai di mata. Ada perfume, baju raya, bagi yang perlu ubat gout pun ada di bawah. Harga murah dan berpatutan, ubat gastrik pun ada. Anda boleh buat persiapan memilih baju raya. Anda boleh klik link produk di bawah. Tun Mahathir ketika ini sudah berusia lebih 99 tahun. Pada Julai depan, usianya akan mencecah 100 tahun. Melihat keadaan beliau amat menakjubkan sebenarnya, menyaksikan seseorang yang berusia hampir 100 tahun, namun masih memiliki kesehatan yang baik. Syukurlah Mahathir masih sehat. Tapi apa yang berita buruknya adalah, beliau belum lagi dapat tumbangkan Anwar Ibrahim. Takkan Mahathir mau jadi calon Perdana Menteri? Masih sihatkah beliau untuk berkempen? Masih mampukah beliau untuk jalan ke sana sini? Tun Mahathir bukan saja dilihat mampu melepasi angka 100 tahun, bahkan tidak mengejutkan. Kiranya beliau juga masih berdaya untuk berkempen dan sesuai dengan kemampuan usianya pada PRU 16 akan datang, menurut Shahabuddin Hussein. Akhirnya, di dalam artikel ini berkata, potensi PAS memenangi lebih banyak kerusi tentu saja bertambah cerah lantaran Tun Mahathir kini bersama parti itu. Berikutan UMNO dan DAP sudah jadi macam adik abang dalam kerajaan. Pengundi Melayu kini merasakan hanya PAS dan PN mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Tanpa Tun Mahathir pun PAS mampu menang 43 kerusi. Bayangkan jika bekas PM itu membantu parti Islam itu pada PRU 16. Apakah dengan itu Tun Mahathir berdaya lagi untuk menjatuhkan Anwar? Menang atau kalah adalah urusan Tuhan. Tetapi dengan adanya Tun Mahathir bersama PAS, selain lebih banyak kerusi dapat digenggam, laluan Anwar untuk mempertahankan kedudukannya sebagai PM pasti akan bertambah sukar. Coba penyokong Anwar, apa komen Anda berkaitan dengan tulisan ini? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih saya ucapkan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah satu Malaysia dikejutkan, terutamanya penyokong UMNO dan terutamanya penyokong kepada bekas Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Nama beliau dipetik terlibat dengan serbuan dan penemuan ratusan juta. Baru-baru ini pula duit ratusan juta dalam nilai mata wang luar negara pun ada, dan juga jongkong emas pun ada, di mana keseluruhan nilai tersebut adalah RM177 juta. Dan akhirnya ini membawa kepada satu lagi cerita yang semakin panjang lah berkaitan dengan isu ini. Pada akhirnya SPRM mengesahkan bahawa Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob adalah suspek, disahkan sendiri oleh Azam Baki. Artikel Malaysia Kini bertarikh 3 Mac
Dana RM 177 juta. Ismail Sabri suspek di soal siasat lagi Rabu ini. Persoalan paling utama adalah sekiranya Ismail Sabri bersalah, adakah beliau akan ditangkap, diheret ke mahkamah. Oke, baik saudara-saudara, sebelum kita teruskan di dalam isu ini, Anda boleh lihat produk di bawah. Cepat klik produk tersebut. Terdapat barang-barang harga murah berpatutan khusus untuk Anda yang menyambut raya pada tahun ini. Untuk obat gastrik ada, obat gout ada, bagi mereka yang cari perfume pun ada, dan persediaan dan persiapan untuk membeli baju raya pun ada di dalam produk yang saya share di bawah. Anda boleh klik produk di bawah. Saudara-saudara, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahwa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merupakan suspek bagi siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Disahkan Ismail Sabri Yaakob adalah suspek. Beliau pada sidang media hari ini berkata pihak SPRM juga dijangka mengambil keterangan Perdana Menteri ke-9 itu sekali lagi berhubung kes berkenaan pada Rabu. Saya boleh katakan beliau adalah suspek dalam kes ini. Ini karena pertama, Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 telah diberikan kepada beliau untuk membuat pengisytiharan harta. Kedua, bila terjumpa wang ini dan beliau antara yang dikaitkan, maka kita perlu mendapatkan penjelasan daripada beliau tentang penemuan wang ini, katanya dalam sidang media di Putrajaya. Semalam SPRM dilaporkan berkata Ismail Sabri sedang disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram, dan fokus siasatan tertumpu kepada perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta publicity semasa beliau menyerajui negara. SPRM dilapor telah menyita wang tunai kira-kira RM 170 juta dalam berbagai mata wang antarabangsa serta 16 kg jongkong emas tulen yang dianggarkan bernilai hampir RM 7 juta. Azam berkata SPRM telah merakam percakapan 31 individu serta membukukan 13 akaun bank bernilai kira-kira RM 2 juta dengan kesemuanya akaun adalah sah dan aktif. Adakah perkara yang berlaku ini melibatkan kem Ismail Sabri di dalam kepimpinan UMNO? Kita pun tidak tahu. Dan apakah yang akan berlaku selepas ini kepada Ismail Sabri Yaakob? Sedangkan kita sudah dengar setelah beliau diambil keterangan oleh SPRM sebelum ini, akhirnya beliau masuk hospital. Kita doa yang baik-baik saja untuk Ismail Sabri Yaakob. Tapi jangan pula sampai nak lari. Kalau nak lari, nanti makin teruklah keadaannya. Saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda?